Assalamualaikum. Selamat tengah hari ke petang. Selamat petang. Apa khabar? Saya Hazrin Gisan. Anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Okey. So, siapa yang sempat melihat live saya ni, sebelum saya mula, boleh ke sahabat-sahabat dekat luar sana beritahu sama ada suara dan juga gambar yang tuan-puan lihat ni jelas ataupun tidak? Okey, saya sekarang ni okey, jika jelas boleh komen dekat ruang komen jelas. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, daripada manakah sahabat-sahabat saya di luar ni berada? Sama ada daripada KL ke, daripada Johor, Perak ataupun lebih jauh lagi ke, sampai mana Go Live ni boleh didengar. Okey. Macam saya sekarang ni alhamdulillah berada dekat Farmasi Duyung Cawangan Serkam Melaka. Dan yang ketiga, saya harap tajuk yang bakal saya nak cerita ni iaitu anak kecil kerap demam, dan ketahui 5 cara ataupun 5 tips macam mana kita nak bantu anak kita ni supaya sistem imun anak ni lebih baik. Okey. Saya harap sebelum saya mula, sahabat boleh like dan share dekat wall masing-masing supaya apa? Supaya ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada petang ini. Kemungkinan dia tidak makan masa yang lama, dalam masa 10 ke 15 minit sahaja. Harap-harap begitulah. Okey. So, saya mulakan. Yang first kali, tips yang pertama yang kita kena jaga, especially kepada ibu-ibu muda dan juga kepada anak-anak yang yang sedang membesar ni, especially kita kena jaga mereka punya pemakanan, di mana kita kena bezakan nak bagi anak yang mana satu, makanan kegemaran ataupun makanan yang berkhasiat. Okey, beza makanan kegemaran dan juga makanan berkhasiat. Saya mulakan makanan berkhasiat, contohnya ialah lebih kepada makanan real food. Okey, yang ini yang saya suka nak share. Mungkin ada tajuk yang pernah sahabat pernah lihat kan, tapi saya suka nak recap balik. Makanan yang berkhasiat termasuk makanan yang kita masak sendiri. Okey, contohnya daripada sumber asli seperti nasi, mi, itu untuk sumber kanji, protein ayam yang dibuat dalam bentuk kuah, ataupun sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Itu ialah makanan real food. Okey, manakala makanan kegemaran pula ialah makanan yang kebanyakannya ialah karbohidrat ringkas yang berasaskan kebanyakan daripada gula yang tinggi, di mana seperti jajan, seperti gula-gula, seperti kek, itu semua makanan kegemaran anak-anak. So, yang poin saya yang pertama, siapa yang sempat melihat live saya ni boleh like dan share. Hai Puan Alina Ali. Okey, saya baru nak start Okey. So, kebanyakanlah makanan yang berkhasiat. Sebab apa? Sebab makanan yang berkhasiat inilah yang di mana nutrien-nutrien baik seperti vitamin-vitamin dan juga sumber mineral yang diperlukan oleh anak-anak ini dapat mudah terserap, mudahlah dapat nutrien untuk mereka membesar. InsyaAllah, jika kita banyak amalkan memberi makanan berkhasiat kepada anak itu yang akan bagi kesan mereka imun sistem lebih baik. Okey? Itu poin saya yang pertama. Okey, macam mana pula? Okey, poin yang kedua. Yang kedua pula ialah saya ulang semula. Jika kepada anak-anak yang tidak makan makanan real food ni seperti sayur dan buah, ibu bapa mungkin boleh bagi pilihan kepada mereka suplemen seperti suplemen yang berasaskan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Contoh yang saya boleh bagi contoh ialah vitamin C. Ini ialah daripada sumber buah-buahan. Sebab apa? Sebab kita nak sangat anak-anak kita makan buah, makan sayur, sebab dalam buah dan sayur ni dia kaya dengan vitamin, especially vitamin penting, vitamin A, B, C dan juga serat. Okey, ini salah satu contoh. Dan contoh kedua ialah saya bawa ialah multivitamin with lysine, di mana multivitamin ni ini alternatif tiada paksaan kepada anak-anak yang kita dapati dia memang susah sangat nak makan. Dan macam mana nak dapat nutrien-nutrien baik tu? Cara yang kedua ialah memberi suplemen seperti ini. Yang ini boleh dimulakan kepada anak yang berumur 1 tahun dan ke atas. Janji anak tu dah pandai gigit kita boleh bagi anak satu hari sebiji. Okey? Dekat mana pun boleh dapatkan. Macam kami dekat Farmasi Duyung, kami ada stok ni lah. Okey?
Itu yang pertama, makan beza kan, makanan berkhasiat dan juga makanan kegemaran. Okey. So yang poin saya yang kedua ialah air, sumber air. Sama ada sumber air yang diminum ataupun sumber air yang kita gunakan untuk membasuh, mandi semua mestilah bersih, especially sumber minuman. Kena air yang bersih dan juga air. Cadangkan ataupun pujuk anak-anak ni banyakkan minum air masak berbanding dengan air manis. Sebab saya perasan ibu bapa kerap sangat memberi air minuman, especially dalam kotak sama ada air coklat, susu coklat, air minuman yang manis. Sebab yang itu lebih kepada orang kata akan menambahkan lagi kandungan gula yang kita tak nak. Bila anak ni dah seronok sangat minum air yang bergula, nanti dia akan bagi kesan lain pula lah. Kandungan gula yang tinggi, untuk pengetahuan sahabat, sebenarnya sehari kita hanya perlukan 10 gram sahaja gula pasir untuk sehari. Kalau lebih daripada tu, itu yang mudarat. Sama juga kepada anak kita. Jika kita kerap bagi jajan ataupun apa-apa manisan yang melebihi 10 gram sehari, itu akan yang menyebabkan, kalau kita perasan, anak kita akan mudah gigi, kesan tidak baik ialah gigi mereka mudah rapuh. Dan juga kesan kedua, mereka akan mengalami kegatalan. Sebab apa? Sebab gula yang tinggi akan mudah menyebabkan keradangan, especially kulit anak akan jadi cepat mengering dan juga gatal-gatal. Okey? Itu ialah so poin saya yang kedua ialah banyakkan ataupun pujuk anak-anak kecil kita banyakkan minum air masak berbanding dengan air manis. Okey? Dan juga untuk pilihan yang kedua juga, untuk persekitaran pun sama. Kita kena pastikan yang kita dapat sumber air yang bersih lah. Bukan air yang berwarna teh susu tu. Okey, untuk membersihkan badan. Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pula, di mana kita ajar anak-anak kita untuk kebersihan diri dan juga persekitaran. Macam mana? Okey, especially dekat musim PKPP ni, di mana kita belum menang kita belum menang untuk menangani COVID-19 ni. Kita sentiasa ajar anak-anak kecil kita, especially yang dah pandai ni, yang dah pergi sekolah, prasekolah ataupun taska, rajin-rajin selepas orang kata dah buat kerja ataupun sebelum makan tu, rajin-rajin basuh tangan pakai sabun. Itu yang pertama. Ataupun kita galakkan anak-anak kita sentiasa membawa face mask kalau kita keluar ke mana sahaja. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada sebarang jangkitan. Sebab apa? Sebab COVID-19 ni ialah virus. Virus ni dia macam gam. Kalau benda tu orang kata orang yang terjangkit adanya COVID-19 ni, dia duduk dekat situ, ada titisan sama ada daripada dia punya percakapan ataupun daripada dia punya hidung ni dekat permukaan. Jika orang kata kita sebagai dewasa ataupun anak-anak yang tersentuh dan tersapu dekat hidung ataupun mulut, kalau especially dekat mata dan juga hidung ni, kalau terhidu dan dibimbangi semasa itu anak punya imun sistem tidak kuat, itu yang boleh bagi jangkitan masuk ke dalam saluran paru-paru. Okey. So senang cerita, kita ajar anak-anak kita setiap kali jangan selalu gosok-gosok mata ataupun hidung, dan rajin-rajinlah bila keluar tu, lepas keluar basuh tangan pakai sabun. Okey? Ataupun bila nak bersin ke apa tu, kita ajar anak-anak kita guna tuala. Okey? Itu sajalah. Okey, so yang keempat pula. Okey, so tu poin yang ketiga. Yang keempat pula, kita rajin-rajinlah bawa anak kita untuk pergi bersenam ataupun menghirup udara di luar. Okey, saya percaya dalam masa seminggu ni masih ada lagi masa kepada ibu-ibu yang di rumah ataupun yang sudah balik bekerja sebelah petang tu, apa kata ajak anak-anak pergi bersenam ataupun bermain-main, contoh bermain badminton ataupun di luar rumah lah. Sebab apa? Sebab banyak manfaat bersenam lah. First kali manfaat bersenam ialah kita dapat keluarkan peluh. Dengan keadaan macam tu menyebabkan badan kita cergas, denyutan lebih baik, dan insya-Allah perjalanan darah ke dalam seluruh badan kita dan juga anak tu pun insya-Allah lebih baik. Dan itulah yang sebenarnya orang kata powerfulnya, yang akan bantu menaikkan imun sistem secara semula jadi. Okey?
Itu yang keempat. Dan yang seterusnya, yang kelima, jika anak-anak orang kata dari segi yang kurang bergerak, poin saya yang kelima ialah especially kepada anak yang sedang orang kata lasak ni, yang berumur 2, 3, 4 ni, kita kena jaga juga masa tidur anak-anak. Especially kita kena bantu ataupun pujuk anak supaya dia rehat yang cukup. Sebab saya percaya kadang-kadang anak ni semasa cuti, kadang-kadang dia boleh lajak sampai pukul 12, pukul 1 tengah malam tak tidur. Buat apa? Main gadget, tengok menonton TV. Kesannya ialah nanti dia akan bangun lewat. Yang tu tidak baguslah. Sebab apa? Satu, rehat dah terganggu. Dan juga orang kata bila kesan kita selalu benarkan anak kita tidur, orang kata jadi night owl, berjaga malam ni, kesan juga dekat otak pun tak baguslah. Sebab saya percaya siapa yang berjaga malam berbanding dengan orang yang bangun pagi ni, dia akan mengefek kepada dia punya ni lah, daripada dia punya aliran darah ke otak lah. Jadi sebab tu saya suka nak share supaya galakkanlah anak-anak kita ni tidur awal, especially untuk mendapatkan rehat yang cukup. Sebab apa? Sebab dengan rehat yang cukup dan tidur awal, bangun awal, itu sebenarnya adalah kunci untuk menaikkan imun sistem anak lebih baik. Okey? So, ada apa-apa soalan ke? Okey, saya harap itu sahaja yang saya nak share untuk petang ini. Okay, suka saya nak ingatkan, jangan lupa like dan share. Itu yang pertama dekat wall masing-masing. Supaya apa? Supaya ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada petang ini. Dan yang kedua, jika tuan-puan perlukan khidmat nasihat yang lanjut, okay, boleh komen dekat bawah ataupun walk-in sahaja dekat tempat kami. Kami berada dekat 3 tempat. Farmasi Duyung di Duyung Melaka, Farmasi Duyung di Serkam Melaka, dan juga di Gemencih Negeri Sembilan. Ataupun jika tuan-puan berminat untuk membuat pembelian secara online untuk benda yang contohnya multivitamin dan juga vitamin C yang saya tunjukkan ni, boleh juga membeli pembelian secara online, iaitu channel kami di Shopee. Type sahaja Farmasi Duyung, cari vitamin ni, insyaAllah tuan-puan boleh membuat pembelian di Shopee. Okey, dan yang terakhir, kami suka nak war-warkan yang kami ada buat cabutan bertuah yang masih lagi berlangsung, di mana tuan-puan walk-in sahaja di mana outlet kami untuk mengetahui maklumat lanjut. Okey, so saya harap perkongsian saya sedikit ini memberi manfaat. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Jumpa lagi.